A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari ilmu ulumul Quran, part yang kedua. Sebelum ni kita telah menceritakan tentang ta'rif ulumul Quran. Selepas itu maudhu' dan fawaid ma'rifatun ulumul Quran. Seterusnya kita akan menceritakan pula tentang ta'rif bil Quranil Karim wa bi asma'ihi wa maqasidihi. Yang sebelum cerita tentang ulumul Quran, ini kita terus menceritakan tentang Al-Quranil Karim itu sendiri. Al-Quran lughatan, Al-Quran dari segi lughatan, hiya al-masdar kal-qira'ah. Dia ni satu masdar. Dari segi lughatan ni, dari segi bahasanya, Al-Quran ni masdar daripada kalimah qira'ah. Mustaq min fa'ala, iaitu qira'ah. Dia mustaq daripada kalimah qira'ah bermakna tala. Bermaksud qira'ah ni bermaksud membaca lah, tala. Thumma nukila minal ma'na al-masdari. Kemudian dia ditukarkan dengan makna masdar, menjadilah kalimat Al-Quran. Wa ja'ala simman li kalamillahi ta'ala min babil itlaqil masdar ala maf'ulhi. Lepas tu Al-Quranil Karim istilahan huwa kalamullah mu'jizun munazzalu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-manqul bitawatir al-muta'abbad bitilawatihi. Dia adalah, Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijadikan mukjizat dan diturunkan al-munazzalu dan diturunkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-manqul bitawatir dan dinukilkan secara tawatir, al-muta'abbud bitilawatihi dan membacanya adalah satu ibadah. Kita masuk kepada nama-nama Al-Quran. Di sini dia ditunjukkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan ada banyak lagi lah, cuma ditunjukkan di sini ada 5 saja. Yang pertama sekali, salah satu nama Al-Quran adalah Al-Quran itulah. Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini disebutkan dalam ayat Al-Quran sendiri, menceritakan dia dinamakan Al-Quran juga. Yang kedua adalah Al-Kitab. Qala Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Dekat dalam ayat Quran juga menceritakan yang bahawa nama Al-Quran itu adalah Al-Kitab. Yang ketiga adalah Al-Furqan. Qala Allah Ta'ala, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Di sini ditunjukkan bahawa Al-Furqan juga adalah salah satu nama dari Al-Quran. Yang keempat adalah Al-Dhikru. Qala Allah Ta'ala, wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu. Dalam ayat Quran ni juga menceritakan bahawa salah satu nama Al-Quran adalah Al-Dhikru, itu peringatan. Lepas tu Tanzil. Qala Allah Ta'ala, innahu latanzilu rabbil alamin. Tanzil membawa maksud penurunan lah. Itu juga salah satu daripada nama-nama Al-Quran. Hadhil ashhar al-asma' al-Quran al-Karim. Dalam kitab ni menyebut bahawa ini yang ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ni adalah nama Al-Quran yang paling masyhur lah.
wa ma addahu ba'dul ulama asma'ul Quran fahiya fil haqiqah sifatin lahu wa laysatil asma'. Dia bukanlah satu nama daripada Al-Quran sebenarnya. Cuma dia adalah fahiya fil haqiqat sifatun lahu. Sebenarnya sebahagian ulama tu menyebut bahawa itu bukan nama Al-Quran, yang itu adalah sifatnya, sifat Al-Quran tu sendiri, ataupun walaisat asma'an, dan dia bukan nama. Contoh. Okay. Seterusnya kita masuk kepada maqasid nuzulul Quran. Apa maksud maqasid? Maksud dia tujuan penurunan Al-Quran ni. Di sini dalam kitab ni menunjukkan bahawa tujuan penurunan Al-Quran ni ada 3. Yang pertama sekali adalah hidayatul linnas. Yang kedua adalah i'jaz. Yang ketiga adalah at-ta'abbud bi tilawatihi. Yang pertama, hidayatul linnas. Nazal Al-Quranul Karim li hidayatil linnas ila ma yas'aduhum fid dunya wal akhirah. Penurunan Al-Quran ini adalah hidayah kepada manusia. Wa tamtazu hazil hidayah an ghairi bi annaha amatan wa tammatan wa wadihan. Hidayah manusia ni ada 3 skop lah. Dari segi dia dalam kitab ni ingin menceritakan dari segi 3 skop. Yang pertama dari segi hidayah umumnya macam mana. Yang kedua daripada kesempurnaan dia tu macam mana. Dan dari segi wadih dia macam mana. Dari segi penerangan dia tu macam mana. Yang pertama sekali umumnya fali'annaha syamalat thaqalain. Secara umumnya hidayah Al-Quran ni diturunkan sebagai hidayah di umumnya untuk syamalat ats-thaqalain. Untuk kepada 2 thaqalain lah. Dua makhluk, iaitu ins wal jin, untuk manusia dan jin. Al-Quran ni adalah hidayah untuk manusia dan jin fi kulli zaman wa makan. Lepas tu kita seterusnya, yang kedua adalah sama ada dari segi kesempurnaannya. Wa amma tamamihi fali'annaha tadammanat umuran yahtajun nas ilaiha fi aqaidihim. Kerana penurunan Al-Quran ni, Al-Quran ini mempunyai perkara-perkara yang dihajatkan manusia dari segi akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalatnya. Wali'annaha nazamat alaqah al-fardu bi rabbih wa bi nafsihi. Dan dia juga Al-Quran ini juga menceritakan tentang bagaimanakah cara untuk kita buat perhubungan antara manusia dengan Tuhannya ataupun manusia dengan manusia itu sendiri. Yang ketiga menceritakan tentang wuduhnya, dia punya penerangan dia macam mana. Fa'li'annaha aradat al-mawdu'at wal qadaya ardun ra'ian mu'atharan. Al-Quran ni mencakupi setiap jenis perkara lah, dan kes-kes yang berlaku kat dunia ni, yang pelbagai, yang pelbagai. Lepas tu maqasid nuzul Quran yang kedua adalah i'jaz. Yang first sekali adalah hidayah untuk manusia. Yang kedua adalah i'jaz. Al-Quran mu'jizah khalidah tashhadu bi sadqin Nabi sallallahu alaihi wasallam
fima ballaghahu an rabbih. Al-Quran ini adalah mukjizat yang tetap, tak akan berubah-ubah, yang mana menyaksikan kebenaran Nabi SAW, yang mana membenarkannya bahawa Nabi SAW mendapat Al-Quran ni daripada Allah SWT. Dia menceritakan bahawa Al-Quran, Nabi SAW ni adalah benarlah, yang mana dia membawa kalam Allah SWT, kalam Allah. Wa dalilu ala i'jazihi, dan dalil kepada kemukjizatannya, dalil benarnya mukjizat Al-Quran ni adalah anna Allah tahadda al-Arab an ya'tu bimithlihi aw bi asri sur min mithlihi aw sur wahid min mithli fa'ajazu. Allah telah menyuruh orang-orang Arab untuk memberi satu Al-Quran sama sepertinya, ataupun Allah suruh memberikan 10 surah sama seperti Al-Quran, ataupun satu surah sama seperti Al-Quran. Maka orang-orang Arab tu pun tak mampu untuk membuat macam tu. Walaupun wa idza kana al-Arab wa hum arbabin fasahah wal balaghah, walaupun orang-orang Arab tu orang yang power dalam bidang balaghah, dalam bidang nahwu, ahli sastrawan Arab, qad ajazu fa ghairihim ashaddu ajzan, maka mereka pun tak mampu untuk menyamai Al-Quran tu sendiri. Jauh bezalah antara Al-Quran dengan ayat yang ditulis oleh orang-orang Arab. Kalau Allah Ta'ala dikata, Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Mafhumnya dalam ayat ni Allah bagi tahu, walaupun dikumpulkan jin dengan manusia untuk saling membantu untuk menyamai Al-Quran tu sendiri, maka mereka ni tidak mampu untuk melakukannya. Itu mafhum dia lah dari ayat-ayat ni. Selepas itu kita masuk kepada tujuan, maqasid nuzul Quran. Tujuan penurunan Al-Quran yang ketiga adalah at-ta'abbud bitilawatihi. Apa maksud ta'abbud bitilawatihi? Ta'abbud bitilawatihi ni adalah membacanya adalah satu ibadah. Yajibu 'alal muslim an yuksar min tilawatil Quran. Diwajibkan ke atas muslim untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Lianna hadhihi tilawah tarfa'ud darajat. Kerana apabila kita membaca Al-Quran ni akan mengangkat darajat kita. Wa tamhus sayyi'at, dan menjauhkan kita daripada keburukan. Wa tuhazzibul akhlaq, dan memperbaiki akhlak. Wa tashrahu sadr, dan menerangkan hati. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah ada bagi tahu, sesungguhnya sesiapa yang baca Al-Quran ni satu huruf, maka dia mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu digandakan 10 kali ganda.
tidaklah aku mengatakan alif lam mim tu satu haruf pun, satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf, lam tu satu huruf, dan mim tu satu huruf. Maknanya alif lam mim tu adalah 3 huruf lah. Kira dia mendapat 3 kebaikan. Wallahu alam. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.